Apa yang menarik kat sini? Hari ni hari Isnin puan. Menu paling istimewa kita ada buat barbecue. Wow, menarik tu. Okey, saya nak satu barbecue sikit. Okey, barbecue satu. Terrigen Shop? Awak pernah dengar tak Terrigen Shop? Terrigen Shop ni puan? Ada solusinya. Arif, cuba cerita. Okey, Jiha. Sebenarnya Terrigen Shop ni telah dikembangkan oleh Frederick dan juga Laura Purps. Dalam bahasa Jerman, G-Shop bermaksud proses keseluruhan. Teori ini juga merupakan satu usaha untuk membentuk kesedaran dan tanggungjawab klien terhadap apa yang berlaku pada diri klien itu sendiri. Teori ini lebih mengutamakan proses daripada kandungan masalah klien tersebut. Dalam situasi ini, kaunselor perlu sedar dan memperhatikan tentang keadaan sekitar dalam isu yang hanya berlaku pada waktu dan ketika itu sahaja. Melalui teori ini, kaunselor akan membimbing klien untuk menerima dirinya sendiri dan hidup dalam dunia yang nyata. Hari, bagaimana klien akan dibantu? Melalui teori ini, klien akan dibantu dengan refleksi terhadap dirinya melalui pertanyaan beberapa soalan. Antara soalan yang boleh dikemukakan adalah seperti berikut. Siapakah diri anda sebenarnya? Siapakah yang bertanggungjawab dalam menguruskan diri anda? Siapakah sebenarnya yang perlu dimasalahkan disebabkan masalah tingkah laku yang anda hadapi? Apakah manfaat yang anda boleh diberi tingkah laku? Klien dibantu. Menarik tu. Jadi kan, apa sebenarnya teknik bimbingan yang diberikan kepada klien kita ni? Ya, sambil-sambil awak cerita tu, boleh tak bagi bil terus? Okey puan, sebenarnya dalam Terrigen Shop ni kita ada 8 teknik bimbingan. Teknik bimbingan pertama, kita ada teknik framework. Kemudian yang kedua, kita ada teknik anti-check. Dan yang ketiga, kita ada teknik exaggeration. Kemudian, teknik yang keempat yang boleh digunakan oleh kaunselor dalam Terrigen Shop ni adalah making the round. Seterusnya, kita ada teknik membuat rantai. Dan yang keenam, kita ada teknik pengulangan. Kemudian, yang ketujuh, kita ada teknik playing projection. Dan akhir sekali puan, kita ada teknik I am responsible for. Okey puan, ini dia puan ya. Boleh jelaskan dengan kad kredit ataupun QR code. Menarik lah teknik-teknik dia. Saya boleh buat bacaan lanjut ni. Okey, so kesimpulan yang saya dapat kat sini, Terrigen Shop ni sebenarnya memperlihatkan peranan seorang kaunselor itu sendiri dalam meningkatkan kesedaran diri dalam kalangan klien ni bagi melakukan sesuatu dengan dari usaha dia sendiri kan, tanpa bergantung pada individu lain. Betul kan? Wow, betul tu puan. Terima kasih. Tahu tak tentang Lisa? Lisa? Blackpink ke? Sekarang saya akan memperkenalkan latar belakang klien iaitu Lisa, bukan nama sebenar, 19 tahun. Klien memiliki personality introvert. Menurut CambridgeDictionary.org, introvert bermaksud someone who is shy, quiet and prefer to spend time alone rather than with other people. Personality ini menyebabkan klien mengalami kesukaran beradaptasi dengan student-centered learning di college community. Klien
tidak dapat membuat pembentangan di dalam kelas dengan baik, pasif dalam tugasan berkumpulan dan memilih kerja mudah dalam menyiapkan tugasan. Namun begitu, klien memiliki kekuatan di mana dia berkeyakinan terhadap keputusan atau pendapat sendiri. Keyakinan ini menyebabkan klien suka membuat keputusan tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Hal ini menyebabkan berlakunya salah faham di antara klien dengan rakan sekelas dan pensyarah. Semua masalah berikut menyebabkan klien di pulau dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pelaksanaan bimbingan dan penasihatan. Fasa 1. Kesedaran kaunselor. Kaunselor perlu memahami kepentingan perkhidmatan bimbingan dan penasihatan pelajar. Bimbingan tersebut perlulah secara tersusun, teratur dan jelas dengan matlamat yang ingin dicapai. Kaunselor perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan pelajar juga perlu memahami keadaan semasa sesi perkhidmatan bimbingan dan penasihatan dijalankan. Sebagai kaunselor, kita perlu memahami masalah yang dihadapi oleh Lisa supaya kita boleh membantu untuk mengadaptasi cara pembelajaran di kolej komuniti. Fasa 2. Kemahiran asas. Kaunselor perlu memahami dan menguasai kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan penasihatan seperti kemahiran melayan dan mendengar luahan hati pelajar, kemahiran lisan dan bukan lisan termasuk intonasi suara dan pengenalpastian masalah. Dan ketiga, asas teori dan teknik kaunseling. Kemahiran ini boleh diperolehi melalui kursus dan bengkel berkaitan penasihatan dan bimbingan. Penguasaan kemahiran ini adalah secara berperingkat dan kaunselor perlu mempunyai minat yang mendalam dalam menyelami masalah yang dihadapi oleh Lisa. Dalam kes Lisa ini, kaunselor perlu menggalakkan Lisa untuk menceritakan masalah yang dihadapi dan seterusnya kaunselor juga perlu menunjukkan minat untuk mendengar apa yang ingin diluahkan dan permasalahan yang dihadapi oleh Lisa. Okey, fasa seterusnya adalah fasa 3 iaitu proses mengenali pelajar. Setelah memperoleh kemahiran asas yang diperlukan untuk melaksanakan bimbingan dan penasihatan, kaunselor perlulah mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dan mengenal pasti pelajar yang memerlukan bimbingan dan penasihatan. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang memerlukan bimbingan dan penasihatan, antaranya pelajar yang datang secara sukarela, pelajar yang di bawah rujukan dan pelajar yang dikenal pasti melalui pemerhatian dan diagnosis. Hasil pemerhatian terhadap kes ini mendapati permasalahan utama pelajar adalah seorang yang pendiam, tidak suka bergaul dan sukar untuk berinteraksi bersama pelajar lain iaitu introvert. Akibat dari permasalahan ini, pelajar telah gagal dalam memberi kerjasama dengan pelajar lain dan mengakibatkan tugasan berkumpulan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Hal ini menimbulkan masalah kepada pelajar kerana pelajar tidak dapat memberikan kerjasama dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Pembimbing dan penasihat ataupun kaunselor menggunakan teknik kerusi kosong untuk memberi ruang kepada pelajar meluahkan dan menceritakan masalah yang dihadapi agar dapat diselami oleh kaunselor. Melalui teknik ini, kaunselor boleh memberikan cadangan dan solusi pada permasalahan yang pelajar hadapi. Fasa seterusnya iaitu fasa keempat mengenai proses membimbing pelajar. Kita menggunakan kaedah bimbingan secara individu dengan menggunakan kaedah teknik empty chair. Empty chair maksudnya kerusi kosong. Kaedah dan teknik ini adalah sesuai digunakan oleh kaunselor untuk klien kerana ia dapat memfokuskan kepada personaliti klien yang dominan dan pasif dengan menukar kerusi. Kaedah dan teknik ini dapat membantu klien untuk meluahkan isi hatinya supaya kaunselor dapat memberi bimbingan untuk klien mengadaptasikan pembelajaran PDP dan melibatkan diri dalam student-centered learning di college community. Fasa kelima adalah analisis penilaian. Okey, jadi kaunselor akan membuat penilaian untuk melihat keberkesanan proses yang kita gunakan iaitu empty chair ni sama ada berkesan atau tidak berkesan. Okey, hasil daripada analisis ke atas pelajar dibagi kepada dua, sama ada berjaya atau tidak berjaya pada hujungnya nanti. Okey, jadi keputusan daripada fasa ini kita akan teruskan di fasa yang selanjutnya. Fasa 6. Tindakan lanjut. Lanjutan daripada fasa 5. Sekiranya proses bimbingan dan penasihatan berjaya, galakan berterusan perlulah diberikan melalui pelbagai aktiviti perkembangan agar pelajar sentiasa positif dan dapat meneruskan kecemerlangan. Namun, sekiranya tidak berjaya,
pelajar akan dirujuk kepada kaunselor di institusi bagi meneruskan sesi kaunseling seterusnya. Terapi Gestalt yang digunakan ke atas Lisa melalui beberapa fasa yang telah dititikberatkan telah berjaya membantu Lisa untuk meningkatkan keyakinan dirinya untuk berfikir dengan lebih matang dan lebih berkeyakinan dalam memutuskan apa sahaja keputusan semasa proses perbincangan dia dengan rakan-rakan dia. Berbanding dengan diri Lisa yang pemalu dan lebih suka menyendiri, terapi ini difahami telah dapat membentuk Lisa untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab dalam menyiapkan tugasan berkumpulan bersama rakan-rakan Lisa. Terdapat beberapa perkara yang dapat dilihat dari sudut yang berbeza melalui terapi Gestalt ini. Teknik ini mengambil masa untuk membantu Lisa membayangi dan berkomunikasi dengan kursi kosong tersebut yang menyebabkan kaunselor perlu menggunakan beberapa teknik seperti kerap bertanyakan soalan bagi membantu Lisa untuk lebih selesa dan dapat membayangkan seseorang berada di kursi kosong tersebut. Kaunselor turut mendapati bahawa Lisa kurang berkeyakinan dengan teknik tersebut di mana Lisa menganggap teknik berkomunikasi dengan kursi kosong adalah kaedah yang tidak masuk akal. Teknik terapi Gestalt iaitu empty chair sesuai dibuat ke atas klien dan teknik ini perlu dilakukan dengan bimbingan kaunselor yang dapat mengatasi situasi tersebut. Cadangan yang boleh dikemukakan berdasarkan pelaksanaan terapi ini adalah sesi kaunseling bersama klien perlu dibuat dengan lebih kerap untuk mengelakkan Lisa berasa cepat berputus asa dan sunyi selepas sahaja tamat sesi terapi bersama kaunselor. Jarak masa perjumpaan yang dicadangkan bersama klien adalah tidak terlalu panjang untuk memastikan terapi ini berkesan dan dapat membantu klien untuk mengatasi masalahnya.